Okay, so topik yang terakhir dalam insurans, co-insurance. Okay, apa itu co-insurance? Perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Maknanya berkongsi, kiranya kerugian tu awak pun kena kongsi sekali bayar, syarikat insurans pun akan bayar sedikit. So berkongsi kerugian. Okay. So yang co-insurance biasanya berlaku dalam insurans harta. Okay, untuk co-insurance ni ada formula yang awak perlu ingat. Okay, so yang pertama adalah jumlah insurans yang harus dibeli sama dengan peratus co-insurance darab dengan nilai boleh insurans harta. So apa maksud ni? Okay, jumlah insurans yang harus dibeli ni contohnya lah. Okay, rumah. Okay, awak nak insuranskan rumah awak ni. Okay, berapa yang awak nak syarikat insurans tu cover. Okay, contohnya harga rumah ni RM500,000. Okay, so jumlah yang harus dibeli ni berapa yang awak nak tahu. Peratus co-insurance ni adalah bergantung kepada awak lah. Awak nak bayar, awak nak cover banyak ke awak nak cover sikit. Okay, itu maksudnya. So peratus co-insurance darab dengan nilai boleh insurans harta. So nilai boleh insurans harta ni adalah RM500,000 ni. Awak nak berapa peratus yang insurans lah, nak harga insurans tu berapa peratus. Okay, daripada harga RM500,000 ni. Okay, so contohnya soalan muka surat. Okay, 87. Okay, awak kena ingat formula dia. Peratus co-insurance, so peratus darab dengan nilai boleh insurans harta. So yang first ni awak boleh jawab rasanya ni kalau soalan tanya macam ni. So jumlah insurans yang harus dibeli adalah sama dengan peratus co-insurance darab dengan nilai boleh insurans harta. Contoh 6 muka surat 88. So Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. So nilai boleh insurans rumah itu ialah 350. So polisi insurans yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan, so 80% dia punya persen dia daripada nilai boleh insurans harta. So kalau awak tengok yang ni tadi, jumlah insurans yang harus dibeli sama dengan peratus co-insurance darab dengan nilai boleh insurans harta. So nak cari jumlah insurans yang harus dibeli sama dengan berapa. Jadi peratus dia dah bagi 80%. Berapa nilai boleh insurans harta? So nilai boleh insurans harta dia bagi kat sini 350,000. So awak boleh kira untuk A dengan gunakan formula yang diberi. Rasanya soalan ni dia akan bagi formula dekat depan. So macam mana nak hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail? Okay, 80%. So 80% ni maksud dia 80%. Okay, 80%, okay, peratus darab dengan 350. So ikut formula tadi, formula dia adalah peratus co-insurance darab dengan nilai boleh insurans harta. Maknanya berapa harga rumah tersebut lah. Jadi 350,000. So 80% kita tukarkan, dia akan dapat 80%. Darab dengan 350,000, so kita akan dapat RM280,000. Okay, macam mana nak darab yang ini? Awak darab yang belah atas dulu. Dah darab, dapat jawapan bahagi dengan 100. So itu cara nak kira jumlah insurans yang harus dibeli. Okay, boleh? Saya ulang balik. Sebab yang A ni, untuk soalan A awak boleh jawab biasanya. So hitung jumlah insurans yang harus dibeli. Apa dia punya formula? Peratus. Maknanya dalam persen, dalam peratus. Darab dengan jumlah yang dia bagi kat situ. So jumlah yang dia bagi dekat situ adalah 350,000.
Jadi terus saja masuk dalam formula 80% kita tukar akan dapat 80/100. So darab dengan 350,000. Okey. Darab yang atas dulu 80 darab dengan 350,000 tekan sama dengan baru bahagi dengan 100. So awak akan dapat RM280,000. Ini jumlah insurans yang harus awak beli. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Ni sekali lalu jelas. Yang kedua ada tiga syarat. Okey, jika nilai yang diinsurансkan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli, so awak ingat jumlah insurans yang harus dibeli ni yang mana? Yang kita kira tadi. Okey, jumlah insurans yang harus dibeli adalah yang awak kira tadi. Peratus co-insurance darab dengan nilai boleh insurans harta. So yang kat sini bayaran pampasan, yakni berapa yang syarikat insurans perlu bayar. Bayaran pampasan ni maksudnya daripada syarikat insurans. Okey, pampasan. Kalau rumah awak terbakar, kalau awak ambil insurans ni, so berapa yang syarikat insurans perlu bayar kepada awak. Ini maksud pampasan, okey? Perlu bayar. Jadi jika nilai yang diinsurансkan adalah sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, jika nilai yang diinsurансkan sama dengan jumlah yang harus dibeli, so formula dia adalah jumlah kerugian tolak dengan deductible. Ingat lagi deductible apa hari Isnin belajar? Ingat. Apa? Yang kena bayar dengan apa dah? Ada ingat? Betul. Jumlah yang awak kena bayar sikit. Kiranya kalau awak ambil insurans tu ada deductible RM300, maknanya awak kena bayar RM300. Yang lebihnya baru syarikat insurans bayar. Okey, betul. Deductible adalah insurans yang awak kena bayar dulu. Okey, lebih dia barulah akan di-cover oleh syarikat insurans. So itu deductible. Okey, betul. So jika nilai yang diinsurансkan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli, so bayaran pampasan yang awak akan dapat, okey, formula dia adalah jumlah kerugian tolak deductible. So kita tengok yang soalan pertama. Soalan B. Rumah Encik Ismail mengalami kebakaran dan jumlah kerugian. So dia dah bagi jumlah kerugian dekat situ, dia rugi RM25,000. Okey, lepas dah kira-kira, so dia dah kerugian yang dialami. Okey, contohnya TV rosak, mesin basuh rosak, yelah terbakar kan. Jadi kerugian dia adalah RM25,000. Okey, so dia suruh kira berapa bayaran pampasan. Maknanya berapa yang syarikat insurans tu akan bayar pada Encik Ismail jika dia menginsuranskan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli. So awak ingat tadi jumlah insurans yang harus dibeli ialah RM280,000. So kalau dia, so kat sini hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Ismail jika dia menginsuranskan rumahnya. So dia insuranskan rumahnya betul-betul harga RM280,000 ni. Okey, dia insuranskan harga ikut jumlah yang patut dibeli iaitu RM280,000. RM280,000. Jadi bayaran pampasan dia apa? Jumlah kerugian, tengok ni jumlah kerugian tolak dengan deductible. Berapa yang dia ambil? So jumlah kerugian kat sini berapa? RM25,000. So jumlah kerugian RM25,000. Okay, deductible dia dah bagi kat sini. Deductible sebanyak RM2,000. So apa yang kita perlu buat? Masukkan saja dalam formula. Jadi dapat RM25,000 tolak dengan RM2,000. So RM23,000. Okay, kalau dia kata dia insuranskan rumahnya ikut jumlah yang sepatutnya jumlah insurans yang patut dibeli. So yang ini mana nak tahu jumlah dia? Yang awak dah buat dekat A. Jumlah insurans yang patut dibeli. So formula dia apa tadi? Peratus darab dengan ni yang besar ni RM350,000.
So jumlah yang patut dibeli 280,000. Jadi kalau dia beli sama dengan harga 280,000 ni, so bayaran pampasan yang Cik Ismail ni dapat daripada kerugian, so 25,000 ni tolak dengan 2,000. Maknanya 2,000 sebab awak yang bayar dulu. Okey, kalau ni dia hanya bayar 23,000. Syarikat insurans hanya akan bayar 23,000. Okey, boleh syarat yang pertama? Boleh, cikgu. Okay, so bila sama kerugian tolak dengan 2,000. Okay, syarat yang kedua. Okay, dia insurankan rumah dia harga ni 150,000. Sepatutnya insurans kan 280,000. Jadi kurang. Bila kurang, kita gunakan formula yang lain. So yang pertama, formula pertama bila sama. Bila sama, kerugian tolak dengan deductible. Bila bayaran yang sepatutnya diambil kurang daripada yang awak kira awak kira mula-mula tu. So kita ikut formula yang nombor 2. So formula yang nombor 2, jumlah insurans yang telah dibeli per dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Darab dengan kerugian tolak dengan deductible. Jadi jumlah insurans yang dia dah beli, dia beli 150,000. Dia tak beli yang sepatutnya. So 150,000 jumlah yang dia dah beli kurang. Jadi per dengan jumlah yang sepatutnya dia beli 280,000 darab dengan jumlah kerugian tolak dengan deductible. So kerugian dia 25,000 tolak dengan 2,000. Jadi macam mana nak darab ni? Selesaikan yang bahagian ni dulu. Okay, awak tekan kalkulator darab yang atas. Dah dapat jawapan, tekan sama dengan bahagi dengan 280,000. Dah dapat, awak akan dapat jawapan yang ni. RM13,392.86. So dah dapat tu barulah tolak dengan deductible. Jadi dapat dalam RM11,392. So awak faham yang ni pun dah kira okey. Okay, kenapa kita guna yang nombor 2? Sebab ni, dia beli hanya 150K saja. 150,000 saja. Kurang daripada yang sepatutnya dia beli. Bila kurang, kita gunakan formula yang ini. Okay, jumlah yang dibeli per dengan jumlah yang sepatutnya darab dengan ni kerugian tadi berapa? Yang ini adalah deductible. Okay, jelas? Jelas. Okay, seterusnya yang terakhir. Mengalami kerugian menyeluruh. So jika Cik Ismail mengalami kerugian menyeluruh, maknanya total loss, tak boleh diselamatkan langsung rumah tu. Dia insurans kebakaran so dia tak boleh diselamatkan langsung rumah tu, apa pun hangus. So kita gunakan formula yang ketiga. So jumlah insurans yang telah dibeli tolak dengan deductible. So jumlah insurans yang telah dibeli kat sini dia beli RM200,000. Okey. RM200,000. Okey, kalau dia sama macam nombor 2 ni. Okey, dia beli kurang. Sepatutnya dia beli 280,000 tapi dia beli kurang. Tapi sebabkan dia kerugian menyeluruh, okay, total loss kerugian menyeluruh. So kita tak guna yang nombor 2 punya formula. So kita hanya buat 200,000 tolak dengan 2,000. Okay, 200,000 ni jumlah yang dia ambil tolak dengan deductible. So syarikat insurans akan bayar RM198,000 untuk insurans bawah co-insurance. Okay. Jelas tak? Jelas. 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 Okay, kita tengok modul ni. Dia kat sini baru boleh ni. Okay. So ini soalan dia. Okay, ini soalan dia. So awak ingat formula dia. Sekejap cikgu nak copy paste formula dia.
Okay, so formula dia ni saya rasa dia akan bagi dalam periksa. So formula dia Kau dah kenapa? Ani. So ini formula dia. So kita tengok soalan yang pertama. Okay, formula dia bagi kat sini. Okay, so soalan pertama, hitung jumlah insurans yang harus dibeli untuk setiap rumah. Okay, jumlah insurans, formula dia yang atas sekali. So dia bagi nilai boleh insurans rumah tersebut adalah RM500,000. Peratus dia berapa kat sini? Peratusan kod insurans berapa? 90%. Okay, 90%. Ada tak deductible? Ada 3,000. Okay. So dia nak kira yang A. So apa formula A? So masukkan saja dalam formula yang ini. Okay. Jumlah insurans yang harus dibeli sama dengan, so berapa peratus dia? 90%. 90%, maknanya 90/100. Darab berapa? 500,000. Yes, betul. 500,000. Okay, so dapat berapa ribu? Jaga kalkulator. Pinjamlah kalkulator siapa. Okay, siapa? Darab yang atas dan darab atas bahagi dengan 100. So dapat berapa? 90% bagi 90 bagi 500,000. 90 darab 500,000 dulu. Darab. Darab yang atas baru bahagi yang bawah. 405. So, Berapa? RM 450,000. 450,000. Okay, awak main ratus ribu sekarang. Okay, so ini yang nombor 1. Terus dapat markah. 90% darab dengan 500,000. So darab yang atas dapat jawapan sama dengan bahagi dengan 100. Okay, so yang B. B ada 3 benda ni. Okay, kita tengok. Kalau jumlah yang diinsurансkan sama dengan yang harus dibeli. Maknanya dia beli sama dengan 450,000. Okay, so syarat yang pertama. Ni jumlah insurans yang dibeli. Jadi Asmadi ni beli sama macam yang patut dibeli. So kalau sama, kita guna nombor berapa? 1, 2 atau 3? B yang 2. Nombor 2. Kalau dia beli sama dengan 450,000 ni. So kita guna 1 ke 2 ke 3? 3. Nombor 1. Nombor kita guna yang nombor 1. Apa formula dia? Jumlah kerugian tolak deductible. Okay, berapa jumlah kerugian dekat sini? Ini untuk Asmadi. 2,000. 200,000. 200,000. Okay. So tolak dengan berapa? 45,000. Deductible. Deductible berapa? 3,000. Yes, tolak dengan RM3,000. So Asmadi dia beli sama dengan ni 450,000. So 200,000 jadi jumlah kerugian tolak dengan deductible. So kita dapat berapa? RM? 100,000.
197,000. 3,000 lupa pula. Korang ni. Sebut pun ni. Okey, 197. Okey. Boleh. So Asmadi sebab dia beli sama. Okey, nombor 2 Nazim. So tengok berapa yang dia beli? Sama ke kurang dengan 450,000? Dia beli 300,000 ringgit tapi sepatutnya 450,000. So kurang ke sama ke apa? Kurang. Kurang. Kita gunakan yang Nombor 2. okey, so jumlah insurans dia berapa jumlah insurans yang dia beli? 300,000. Yes, betul. 300,000. Sepatut beli berapa? 450. Yes, 450,000. Darab dengan berapa jumlah kerugian? 60,000. Okey, betul. 60,000. Berapa deductible? 3,000. 3,000. Okey. So, darab yang mana dulu? Selesaikan yang ini dulu. Selesai. Maknanya darab yang atas dapat jawapan, bahagi yang bawah. So, dapat berapa yang jumlah cikgu bulatkan tu? Ada kalkulator. Okey, siapa ada kalkulator? Okey, dapat berapa? 40,000. 40,000. Okey. So 40,000 tolak dengan RM 3,000. So dapat berapa? 37. Yes, so kita dapat RM 37. Maknanya dia akan dapat 37,000. Bank akan bayar 37,000 dekat dia. Okey, kalau Asmadi, bank pula, insurans akan bayar RM197,000. Okey, kalau David, total loss. Walaupun kurang tapi dia total loss. So kita ambil yang mana? Nombor 3. Insurans. Okey, yang ketiga. So berapa jumlah insurans dia? 450. 400,000 lah. Dia Oh, patutnya 400,000. Ya, so 400,000 tolak dengan Deductible. berapa deductible? 3,000. Betul, 3,000. 3,000. So kita dapat berapa? Dapat 497. 497. Banyaklah kau. 397. Ya. 397,000. 397,000 ringgit. Okey, cara nak sebut dia 40,000 ringgit. Kalau ratus, 397,000 ringgit. Okey, so sebenarnya senang je kan benda ni kalau awak tengok. Senang. Yelah senang. Okey, sepatutnya senang. Okey, yang nombor 3 tu tak payah. Kita cuba jawab untuk soalan yang macam ni saja. So, jumlah insurans guna formula yang A. Okey, jumlah insurans. Okey, yang B tengok kes dia ikut yang syarat dia. Okey, maknanya yang ini yang dia beli. Okey, yang ini yang sepatutnya dia beli. Kalau dia beli sama macam yang sepatutnya, so kita guna yang nombor 1. Kalau dia beli kurang daripada yang sepatutnya, kita guna nombor 2. Tapi kalau dia beli kurang tapi dia mengalami kerugian menyeluruh, so kita guna yang nombor 3. Okey, boleh faham? Hafizah bab co-insurance. Okey. So kita dah habis tentang insurance. Insurance motor, co-insurance, deductible semua. Okey. Boleh faham? Faham cikgu. Boleh. Okey. Jadi so kita akan jumpa kelas yang lain. Okey. Masuk tajuk yang baru. Bila? Cikgu buat kelas biasanya waktu 2 masa saja. Satu masa untuk awak salin nota. So esok bab cukai dia macam banyak nota sikit. Jadi besok cikgu bagi untuk salin nota saja.